Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembincangan kumpulan ini adalah tentang ulasan satu artikel yang ditulis oleh seorang penulis iaitu Paramasivam Muthusamy tentang komunikasi pencampuran kod dalam masyarakat multilingual di Malaysia. Dalam bahagian abstrak ini, penulis menyatakan bahawa penggunaan alih kod merupakan sebahagian daripada ciri masyarakat multilingual yang wujud di Malaysia. Ini kerana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi dua bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar, sementara bahasa Mandarin dan India pula dikuasai oleh pelajar kaum Cina dan India sebagai bahasa ibunda. Fenomena inilah yang telah membolehkan pelajar menguasai 2 hingga 3 bahasa dalam sistem pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Umum tahu Malaysia adalah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai bahasa, budaya dan kepercayaan tersendiri yang menjadikan ia suatu yang unik. Fenomena inilah menurut penulis telah mempengaruhi wujudnya peralihan kod dalam komunikasi rakyat khususnya para pelajar. Menurut Paramasivam 2005, fenomena alih kod terjadi dalam masyarakat yang penuturnya mempunyai lebih daripada satu bahasa seperti Malaysia. Dalam kajian ini, penulis mendapati penutur beralih kod yang pertama untuk tujuan menunjukkan kebolehan mereka dalam berbahasa asing, dan kedua, mereka menyelitkan kata-kata daripada bahasa asing untuk memudahkan penyampaian suatu kata yang mungkin sukar dijelaskan dalam bahasa ibunda. Paramasivam juga mengemukakan beberapa pendapat daripada sarjana lain seperti Halliday 1978 menyatakan alih kod ialah satu proses yang berlaku dalam diri individu itu sendiri. Sementara Poplack 1980 menyatakan bahawa alih kod sebagai proses pertukaran dua bahasa dalam satu ayat atau wacana yang sama. Manakala pandangan Asma Haji Omar 2007, gejala campur kod merupakan satu ciri yang sangat lazim dalam pertuturan orang-orang Malaysia dari semua suku kaum dan melibatkan semua peringkat sosial. Misalnya, bahasa Inggeris seolah-olah timbul dengan sendiri dalam pertuturan masyarakat yang berbahasa Melayu. Dan campur kod ini juga berlaku dalam situasi formal seperti mesyuarat, taklimat, wawancara dan sebagainya. Dua perkara yang dikaji oleh penulis dalam kajiannya ini adalah, pertama, mengenal pasti corak dan fungsi pencampuran kod dalam perbualan dari segi pragmatik. Kedua, mengenal pasti aspek-aspek pencampuran kod mengikut teori Mines-Cotton dan prinsip kerjasama Grace 1970. Umum tahu Malaysia adalah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Salam sejahtera semua. Saya Martin. Bahagian saya adalah untuk menandakan sorotan kajian. Kajian ini selanjutnya berfokus pada corak dan fungsi percampuran kod dalam perbualan dari sudut pragmatik dengan tujuan mengidentifikasi aspek-aspek pertukaran kod berdasarkan teori Myers-Cousins dan prinsip kerjasama Grace tahun 1970. Salam sejahtera dan seterusnya berdasarkan idea Rutherford Jacobson 25 tahun. Ia terdiri daripada tinjauan sosiolinguistik. 2. Bahasa yang diketahui oleh masyarakat. 3. Kemungkinan komunikasi antara ahli komuniti. Bahagian saya sudah selesai. Seterusnya, kajian ini dibataskan kepada respon yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan perbualan dalam kalangan pelajar sekolah menengah telah ditranslitkan untuk tujuan analisis tambatan kajian dari aspek kode switching dan pragmatik. Seterusnya, kajian ini terdapat dua kaidah kajian. Pertama, kajian ini merupakan sebuah kajian berdasarkan pemerhatian, temu bual dan non eksperimental. Keduanya, segala data yang akan dikumpulkan dianalisis mengikut kerangka teori ini untuk menjawab soalan kajian. Terdapat dua kaidah. Seterusnya, hasil kajian yang didapati berdasarkan artikel ini adalah terdapat 3 domain bahasa yang digunakan oleh sekumpulan pelajar sekolah menengah. Contohnya domain perbualan di dalam kelas, domain perbualan di kantin dan di pusat membeli belah, semuanya menunjukkan perbezaan dalam berkomunikasi. Selain itu, kajian ini juga memperlihatkan berlakunya percampuran bahasa dan gangguan linguistik
Misalnya, pelajar itu akan bercakap dengan bahasa rojak seperti, hari ini teacher bagi satu projek, macam mana nak decide? Dan selain itu, kajian ini turut mendedahkan kegunaan partikel lah dalam perbualan pelajar sekolah menengah. Contohnya, ayat kita pun tak tahulah, sorry lah. Dan bukan itu saja, mereka juga turut menggunakan alih rangkaian ataupun dikenali sebagai text switching. Contohnya, mereka sering menyelitkan perkataan you know, I mean, so well, and then dan lain-lain. Penggunaan perkataan ini bertujuan menggantikan perkataan yang tidak diketahui atau sebagai kebiasaan penutur itu sendiri. Seterusnya, hasil kajian yang didapati berdasarkan artikel ini adalah terdapat 3 domain bahasa yang digunakan oleh sekumpulan. Baiklah, hasil kajian yang seterusnya ialah penggunaan singkatan kata. Singkatan merupakan susunan gaya cakap mulut yang mudah dengan ayat-ayat yang ringkas dan perkataan yang singkat yang biasanya pengguguran dari segi awalan dan juga akhiran. Menurut Ko Tong Eng pada tahun 2003, singkatan sering digunakan dalam pertuturan kerana perkataan tersebut sudah biasa digunakan. Penggunaan singkatan ini mempercepatkan penyampaian mesej walaupun struktur ayat yang tidak lengkap dan sempurna, tetapi mesejnya masih dapat difahami. Baiklah, hasil kajian yang seterusnya ialah kesimpulannya, penguasaan 2 atau 3 bahasa dalam kalangan pelajar telah memberi ruang untuk bahasa campuran atau ahli kod secara bebas dalam perhubungan komunikasi antara masyarakat yang berbilang kaum. Tidak dinafikan bahawa kajian ini memperlihatkan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar yang sesuai dengan konteks sosial dan juga budaya Melayu, sekaligus dapat menyalurkan kepada kepentingan bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh itu, penguasaan terhadap kecekapan pragmatik dan juga sosiolinguistik menuntut seseorang itu memahami penggunaan bahasa yang sesuai mengikut konteks sosial dan mengaitkannya dengan konteks interaksi dan juga ujaran penutur itu. Itu sahaja ulasan berkaitan artikel kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, penguasaan 2 atau